Salam sejahtera. Saya Pawitiran Anarki Mahendran. Hari ini ingin membincangkan isu yang melanda negara kita sejak kebelakangan ini, iaitu isu rasuah. Apakah itu rasuah? Apakah jenis kesalahan yang dikatakan rasuah? Apakah punca berlakunya rasuah? Apakah kesan rasuah kepada negara kita? Dan apakah langkah untuk mencegahnya? Anda bertanyakan? Jom kita lihat. Rasuah merupakan perilaku penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan upah dan diskaun. Terdapat 4 kesalahan utama di bawah Akta Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Pertama, memujuk rayu atau menerima suapan, janji memberikan atau menawarkan suapan, memberi atau menggunakan tuntutan palsu, dan salah guna kuasa atau kedudukan oleh pegawai. Apakah punca-punca berlakunya rasuah di negara kita? Jom kita lihat. Punca pertama berlakunya rasuah di negara kita adalah kelemahan peribadi seperti kurang iman dan takwa. Seseorang itu tahu bahawa rasuah itu dilarang oleh agama dan undang-undang, tetapi dilakukan juga dengan 1001 alasan peribadi. Hal ini termasuk dalam teori Technique of Neutralization oleh Grisham Shakes dan David Matza. Mereka mengatakan lakukan rasuah secara rahsia asalkan tiada siapa yang tahu. Sikap mahu hidup mewah, riak, menunjuk-nunjuk tamak, ingin cepat kaya dan sebagainya adalah pendorong berlakunya rasuah bagi mereka yang lemah peribadinya. Di samping itu, punca berlakunya rasuah yang seterusnya adalah modernisasi. Pembangunan sosial ekonomi yang tidak seimbang dengan pembangunan kerohanian akan memudahkan terjadinya rasuah. Projek pembangunan bercambah seperti cendawan tumbuh, pengaliran wang juga akan meningkat. Golongan yang terlibat juga mengambil kesempatan untuk mengaut untung sebanyak-banyaknya. Perlumbaan moden memperlihatkan para kontrak berlumba-lumba mendapatkan tender. Mereka juga akan berusaha prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke-8 2013 251 untuk memenangi hati pegawai pengurusan atau pembuat keputusan. Rasuah diberikan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan tender. Sebab terakhir berlakunya rasuah di negara kita adalah politik. Sesetengah ahli politik menggunakan kesempatan untuk berbakti kepada masyarakat dengan menerima dan memberi rasuah untuk mendapatkan kuasa, memenahi pemilihan jawatan politik, mengumpul kekayaan, menagih populariti dan sebagainya. Okey, sekarang jom kita lihat apakah kesan negatif rasuah kepada negara kita. Yang pertama, rasuah dapat melumpuhkan fungsi perjalanan sesuatu organisasi. Dengan adanya kegiatan rasuah, tiada sesiapa akan dapat mengagak tindakan seseorang itu. Kegiatan rasuah akan hanya mengakis kepercayaan awam terhadap cerdik pandai negara kita. Selain itu, kesan rasuah kepada negara kita yang lain adalah menyebabkan tumpuan pelaburan dan pembangunan tidak seimbang dan saksama. Jika berlakunya rasuah dan penyelewengan, maka ia akan mewujudkan golongan masyarakat yang terpaksa menanggung kesan buruknya. Tumpuan pembangunan dan pelaburan berpusu ke sektor tertentu sahaja. Ketidakseimbangan ini wujud bukan kerana sektor ini mempunyai permintaan dan permintaan yang tinggi, tetapi kerana rasuah. Maka berlakulah pertumbuhan ekonomi yang berat sebelah dan sektor-sektor lain yang tidak ada peluang untuk melakukan rasuah, maka ia tidak diperkembangkan. Dan yang paling terakhir dan yang paling penting adalah ekonomi negara tergugat. Rasuah semestinya akan menggugatkan kemajuan negara dari sudut ekonomi. Hal ini adalah kerana ekonomi negara atau ekonomi untuk masyarakat diuruskan oleh mereka yang tidak mempunyai ilmu dalam pengurusan ekonomi untuk menguruskan ekonomi negara.
Bahayakan rasuah ini, jom kita lihat apakah cara bagi menangani rasuah di negara kita. Peranan pihak kerajaan iaitu dengan mengambil tindakan yang lebih agresif tanpa mengira pangkat dan kedudukan dalam melaksanakan tugas dengan cara turun padang menjadi seperti rakyat biasa untuk tujuan penyiasatan. Langkah yang paling efektif untuk membendung rasuah di negara ini adalah menekankan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan negara. Benci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri sekiranya diajar dan dididik sejak zaman prasekolahan lagi. Generasi yang dididik benci rasuah akan membesar menjadi individu yang lebih bertanggungjawab, amanah dan ikhlas. Sistem pendidikan hanya membentuk generasi yang akan datang yang bebas daripada gejala rasuah. Sekian, terima kasih.